ada kita redha, we please, kita ready, kita dalam maknanya kita redha kita ni mati, ataupun kita tak redha kita mati. Kok mana pun kita akan mati. So untuk kematian ini kita kena bersedia. Is it? Betul tidak? Betul. Kita kena mati. Kita kena bersedia pula. Memang kita kena mati, kita akan mati. Pasti. Sebab ianya adalah suatu yang ditentukan oleh Allah. Memang Allah Ta'ala bagi tahu kita tidak boleh elak daripada mati. Kita tidak boleh nak mengatakan bahawa kita akan hidup tanpa mati. No. Allah Ta'ala sendiri sebut bahawa, ayat saya baca pada permulaan Fard tadi, Alladhi khalaqal mauta wal hayat. Allah Ta'ala dia kata, Allah sebut di dalam surah Al-Mulk, kita baca setiap malam kan, sebagai pelindung daripada azab kubur. Waktu saya belajar dulu dekat Darul Quran, tiap-tiap malam yang belajar Darul Quran, dia akan baca surah Al-Mulk lepas solat Isya dekat masjid. Pakat-pakat masing-masing volunteer. Lepas solat Isya ada tazkirah 5 minit, lepas tazkirah baca surah Al-Mulk ramai-ramai. Kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur tu, ada satu ayat kan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala sebut bahawa aku menciptakan, Alladhi, akulah Allah yang menciptakan al-mauta. Maknanya maut ini adalah sesuatu yang Allah Ta'ala cipta. Bukan hanya kehidupan sahaja yang diciptakan, tetapi bahkan kematian juga dicipta oleh Allah untuk semua makhluk yang dia cipta. Jadi ke arah kematian itu bagaimana Ustaz? Saya terus pada Cik Man untuk soalan yang seterusnya. Cik Man, bagaimana kita ni nak bersedia berhadapan dengan sebuah kematian? Kita nak bersedia kepada mati. Dan mungkin Ustaz boleh share tips dan doa. Share tips dan doa bagaimana untuk kita usahakan kematian yang baik, husnul khatimah, kematian yang baik dalam kita nak bersedia bagi sebuah kematian itu. Dipersilakan Tuan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kakak-kakakku boleh lagi Baik. Apakah yang perlu kita lakukan sebelum mati? Kita katakan dunia ini tempat menanam pandai-pandai pula akak menambah. Lari dah pantun aku. Dunia ini tempat menanam, akhirat tempat menuai. Maksudnya padi secara umumnya lah. Kalau metaforanya kita katakan padi apa semua tu, tapi makna yang sebenar menanam amalan ataupun persiapan. Okey, sembahyang. Saya nak petik satu hadis yang saya rasa semua hafal. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila matinya anak Adam ni manusia lah, terputus TNB, terputus bayaran Astro, terputus bil air pun tak ada nak fikir lagi dah. Bila mati aja, yang bil tu waris yang settlekan. Ya dah Ustaz. Tapi ada 3 benda yang takkan terputus. Top up. Lepas saya mati, akak mati, 3 benda ni top up. Tapi itu pun kalau ada. Yang pertama, sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Yang orang kata sedekah jariah, jariah ni maksudnya mengalir. Akak bagi ekon dekat masjid ni, lepas tu akak pun mati. Ekon ni ada lagi sini, ada nama akak situ, gambar akak pun ada situ. Dan jemaah yang datang, dia pakai ekon sampai tidur-tidur. Nak kata manfaat ekon tu kan. Masjid zaman sekarang jangan. Jauh beza dengan masjid zaman Nabi. Masjid zaman Nabi mana ada ekon, batu-batu, tapi penuh.
Masjid zaman sekarang ni makin ekon makin kurang lah orang. Kan? Ramai orang tak pergi ke masjid. Dalam mesyuarat, kau yang paling bising. Kan? Mana duit masjid? Kapet tak beli. Dan bila dah tambah itu, tambah ini, tambah, dia pula tak datang. Ni ada jenis-jenis orang. Itu tajuk lain. Jadi makna yang pertama, sadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Bersedekah. Kakak-kakak sekalian, ada satu dalil daripada Quran ataupun hadis. Ada orang mati yang menyesal ketika hidup dia tak beramal. Waktu dia dah mati, dia minta, ya Allah tolong bolehkan hidupkan aku sesaat sebab aku nak sedekah. Punya banyaknya amalan yang lain, dia nak hidup untuk sedekah. Makna saya pesan pada diri saya, janganlah bakhil. Sebab tu kalau ada ceramah umum, selalunya ada budak-budak yang bawa tabung tu kan. Saya selalu suruh kau pergi kat makcik-makcik ni. Makcik ni bawah tudung dia rantai emas. Pergi kat makcik-makcik. Acik-acik ni tak ada. Acik-acik ni duitnya bawah tudung tu. Angkat itu tudung, kedai emas dengan cincin ni apa semua tu kan. Perempuan kaya. Baik, itu yang satu. Sadaqatin jariyatin. Bersedekahlah kakak-kakakku sekalian. Saya pesan pada diri saya juga. Sedekah nasi lemak untuk masjid, sedekah sejadah, ada yang ada wakaf-wakaf, ada buku-buku tu Quran wakaf. Itu semua dalilnya yang ni, dalil wakaf. Kita ni tak tentu ke syurga. Ada orang dijamin syurga, lagi banyak pula sedekah, dan kita cemburu. Sayyidina Osman. Akak kalau pergi Madinah, pergi Mekah, ada satu telaga yang telah dibeli oleh Sayyidina Osman. Sekarang ni diambil alih oleh kementerian kementerian sana. 1000 tahun lebih telaga tu. Nama telaga tu Telaga Ruqmah. Sayyidina Osman beli daripada Yahudi. Akak cuba bayangkan, akak tak cemburu, kita tak cemburu. Sayyidina Osman tu kalau dia tak sedekah pun dia dah dijamin syurga dah. Ini dah lah dijamin syurga, lepas tu sedekah lagi. Tapi kita ni pula berkira-kira, sedangkan itu akan jadi saham. Itu yang pertama. Amalan yang kedua, au ilmin yuntafa' bih, ataupun ilmu. Ilmu ni kakak tak perlu jadi ustazah. Kakak tak perlu jadi ustaz. Abang-abang tak perlu jadi ustaz. Cuma bagi tahu anak, dek, hidup ni jangan menipu orang. Akak mati, anak akak tak menipu orang. Sebab mak saya pesan, topak pahala kakak. Topak pahala ke ibu-ibu yang mendidik. Akak ajar dia ilmu menjahit. Akak ajar dia ilmu menjahit. Dia tengok, dia keluar rumah, dia tengok akak tu, akak macam kurang kain tu kan, saya jahitkan. Kan macam kurang aja kan, saya ada kain lebih. Kenapa kau nak jahit? Sebab tak tutup aurat. Mak saya ajar saya menjahit. Topak pahala. Dia bukan semua orang kena jadi ustazah, ataupun semua orang kena jadi ustaz. Sebarang ilmu yang manfaat. Akak pandai masak, turunkan. Lauk apa? Masak lemak cili api tenggiri. Pakak-pakak bawa ramai-ramai pagi. Kan contoh, dapat pahala. Dan turunkan pada orang lain, bagi orang kenyang. Sebab tu kita tengok kalau ada sebuah ceramah tu, yang dapat pahala bukan ustaz yang berceramah tu seorang. Bukan yang datang, yang pasang kemah, yang masak lauk untuk jemaah yang datang, mungkin dia tak larat datang. Jadi semua bagi sumbangan. Dan yang ketiga, yang ni bukan usaha kita lah kak. Waladin soleh yad'ulah. Anak yang soleh. Okey, saya satu persoalan. Ada satu persoalan sedih daripada acik-acik. Ustaz, acik tak ada anak, rugi ke? Siapa nak doakan acik? Umat Islam tak pernah rugi. Contohlah, orang perempuan tanya, Ustaz, lelaki bolehlah keluar masjid dapat 27 kali ganda. Akak ni nonggok ke rumah. Lepas tu bila lelaki balik, buat air dia. Kan? Macam rugi jadi perempuan. Tak pernah rugi kak. Ada ramai lelaki tu berebut-rebut pakai baju kurung dalam Instagram. Iya. Tak pernah ramai nak jadi perempuan. Bukan sinilah, negeri lain. Tak pernah rugi jadi perempuan. Dalam satu hadis ni saya bagi semangat. Dalam satu hadis riwayat Ahmad, wanita kalau dia taat kepada Allah, jaga maruah, puasa, solat cukup, dekat akhirat dia boleh masuk syurga ikut mana-mana pintu yang dia nak. Perempuan.
Dosa dia pahala dia mengandung 9 bulan 10 hari, pahala dia sakit bersalin, pahala dia menyusukan anak. Walaupun Nabi ada sebut wanita itu ramai masuk dalam neraka, bukan bermaksud tak ada yang masuk syurga, bukan bermaksud lelaki tak ada yang masuk neraka, cuma dia kena jaga diri. Hadis yang pasal neraka ni, satu hari tu Nabi dia jumpa kaum perempuan. Nabi jumpa kaum perempuan. Nabi kata, aku tengok perempuan ramai kat dalam neraka. Lepas tu Nabi sambung, poin saya bukan neraka tu. Nabi sambung, wahai perempuan-perempuan, bersedekahlah. Saya nak ambil poin sedekah berkaitan dengan apa Ustazah Hidayah daripada PPZ. Van kat luar tu bukan van jenazah, tu van PPZ. Saya tadi parking sebelah, saya perhati ni van apa ni kan. Dia ada semua kaitan dengan tajuk. Jadi begitu. Boleh kan? Yang pertama, sedekah jariah, amalan yang Ustaz Rashidi tanya. Yang kedua, ilmu. Akak dah siap-siap tinggal. Saya yakin akak banyak meninggalkan ilmu, bukan saja pada anak-anak. Tapi tolong angkat tangan, ada tak yang guru di sini? Mengajar. Semua pergi sekolah lagi ni nak. Okay. Dan yang ketiga, anak soleh. Tak ada anak, doa orang-orang Islam. Tak ada anak, tidak pernah rugi. Bahkan amalan-amalan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak kongsi satu benda sebelum mati yang saya sebut 3 benda. Yang kedua, Kak, sebelum kita meninggal, sebab benda ni berlaku, spendlah masa bersama orang tersayang. Spendlah masa bersama orang tersayang. Ini saya baru teringat bila Ustaz Rashidi tanya, sebelum mati nak buat apa? Amalan tu memang kita dah tahu, amalan akhirat lah. Kita pun memang benda tu klise. Mak saya malam dia meninggal, dia cakap, "Dek, kau tidurlah dengan mak." "Oh tak apalah, adik balik dulu, nanti adik datang." Itulah kali terakhir. Penyesalan yang tidak bertepi. Jadi saya terfikir tu, akak-akak sekalian, tidurlah bersama, spendlah masa bersama orang tersayang. Ya, akak tak ada masalah, Ustaz, akak mati dulu. Belum tentu. Buat apa akak nak spend masa? Anak yang spend masa dengan akak. Tak, kadang-kadang anak mati dulu. Ataupun suami mati dulu. Ataupun mungkin jiran-jiran yang baik. Kata Nabi, antara keuntungan seorang Islam, mendapat jiran yang baik. Tong sampah kita, tong sampah dia. Hari ni aku baru 1 plastik, petang dah penuh. Tu kadang-kadang perangai berjiran kan. Di kampung kan ada tukar-tukar lauk. Suasana hidup di kampung, saya duduk di kampung, tukar-tukar lauk. Tengok arwah mak tukar dekat sana. Lepas tu orang jiran sana pun saudara juga. Kampung ni semua saudara. Sini, di sini ada tak Kak budaya macam tu? Ada ya? Spendlah masa bersama orang yang tersayang. Dan yang ketiga yang saya nak kongsi, wahai kakak-kakakku sekalian, kita dalam hidup ada ujian. Seberat mana pun ujian, jangan minta mati. La yatamannayanna ahadukumul ma'. Jangan di kalangan kamu yang doa, "Ya Allah, aku dah tak tahan dah, matikanlah aku." Tak boleh. Sebab tu sebagian ulama kata, Kak, sebagian ulama kata, ada orang yang pergi Mekah, Madinah, dia minta mati, "Ya Allah, aku nak mati di sini." Jangan. Walaupun dalam keadaan yang kita rasa macam terhormat, minta mati dekat Madinah, jangan. Sebab Allah lebih tahu bila tepatnya kita mati. Kalau kita, "Ya Allah, matikanlah aku dekat sini, alang-alang dekat Mekah." Macam kau ambil kerja Tuhan. Macam kau pula lagi cerdik daripada Tuhan tentang bila kau perlu mati. Tetapi Nabi kata, "Falyaqul." Baca doa, "Ya Allah," doa ni boleh. "Kalau hidup lebih baik bagi aku, panjangkan umur. Tapi kalau mati lebih baik bagi aku, maka wafatkan aku." Itu boleh. Tapi kalau akak ditimpa ujian, saya ditimpa, kadang-kadang kita stres kan? Kita stres. "Ya Allah, aku dah tak tahan hidup ni, Allah tolonglah, ambillah nyawa." Haram, tak boleh. Hadis sahih. Baik. Dan yang terakhir, tadi yang saya cerita tadi, amalan kena semayang, baca Quran, itu akak buat, memang akak buat benda tu. Yang terakhir, persediaan cari harta. PPZ. Cari harta. Dia ada kaitan tu, Ustazah Hidayah akan uruskan. Kenapa cari harta? Supaya bila mati besok, ahli waris tak miskin minta-minta ke orang. Baik. Ini dalam faraid. Nabi kata, akak tahu kan faraid, harta pusaka ada dalam, dulu dah ada drama hantu pusaka Niang Rapi. Baik, saya nak cerita pasal faraid.
Kak, bila seseorang mati, harta dia akan terpecah kepada beberapa bahagian. Yang pertama, harta pusaka. Yang ni dia bagi kepada ahli waris. Darah daging. Suami, isteri, anak-anak, bapa, mak, adik-beradik. Darah daging dan perkahwinan. Mana harta pusaka untuk ahli waris. Yang kedua, wasiat. Wasiat orang luar. Orang luar. Tak ada kena-mengena dengan ahli waris. Tapi kadang-kadang orang Melayu dia bercampur benda ni. Wasiat untuk orang luar. Tapi Nabi kata wasiat jangan lebih daripada 1/3. Watulud kathir. Kau nak bagi wasiat dekat siapa tu? Ada member saya, member lama nak bagi wasiat 1/3, jangan lebih daripada 1/3. Sebab kalau kau bagi banyak lebih daripada 1/3, nanti apa yang tinggal untuk ahli waris? Maka Nabi kata, jangan tinggalkan ahli keluarga kau miskin selepas kematian. Nanti dia minta-minta. Ni kenapa minta-minta ni? Arwah abah kau tak ada harta ke? Semua dia wasiatkan pada best friend dia. Jadi 1/3 saja kalau ada best friend. Kalau ada best friend. Satu lagi kalau ada harta. 1/3 tu pun dah banyak dah. Nabi tak kasih seseorang itu wasiat pada orang luar lebih daripada 1/3. Sebab biarlah harta tu ditinggalkan untuk ahli waris. Supaya dia tidak meminta-minta. Yatafakkakunan nas fi aidihim. Jangan biarkan ahli keluarga kamu miskin, minta-minta pada orang luar apa yang ada pada tangan orang lain. Dan seterusnya, perlunya mencari harta untuk ahli waris. Besok senang. Ayah ada hutang tak? Ada. Kan selalu kan ada orang meninggal, Assalamualaikum, saya waris haji sekian-sekian. Kalau siapa, bapak saya dulu ada hutang, boleh tuntut dekat saya. Itu yang harta peninggalan dia. Lagi satu, arwah ayah dulu belum pergi haji. Maknanya kena buat haji badan. Tapi akak kena tengok juga travel. Banyak travel yang haji bedal. Ya. Scammer. Tengok sampai airport. Bertawaf kudum lah dekat airport tu. Ya Allah kak, jadi trauma kak. Buat hal nak pergi Mekah pun buat hal. Tak payah kita kata dekat shopping komplek orang menipu saja. Orang scammer. Mekah, depan-depan Mekah orang menipu. Maknanya harta yang ditinggalkan tadi, yang dah kita cari tadi tu, bukan kata kau ni cari dunia lah, asyik dunia ya. Memang kena cari dunia. Sebab Nabi suruh. Cuma Nabi itu ketika dia wafat, dia tak tinggalkan apa-apa. Itu kedudukan dia lah. Tapi Nabi kata jangan miskin dan jangan kaya yang belagak. Jangan miskin menyusahkan orang, jangan kaya yang belagak. Tapi ada sesetengah yang dia itu berusaha dan hidupnya memang cukup-cukup makan, tetapi dia tidak hina kerana kemiskinan, sebab dia kaya dengan kesyukuran. Dia kena tengok. Ada orang kaya yang hina. Firaun. Akak kenal Abang Aun? Abang Aun dengan Abang Qarun. Kaya. Adakah dia mulia? Tak. Ada orang miskin yang mulia. Akak makan apa ni? Ni duduk rumah pondok ni, apa yang akak makan? Alhamdulillah, ikan masin sepat sambal. Nama-nama lauk yang aku sebut ni akak kena buat ya, aku bukan sesaja sebut ya. Itu mana favourite saya daripada arwah mak, ikan masin sepat je ustaz. Lepas tu yang ni sayur ni pucuk paku. Nah itu je ambil daripada tepi-tepi. Cukup ke? Alhamdulillah. Rasa bersyukur menjadikan seseorang itu kaya. Jadi saya ulang balik senarai lauk kesimpulan. Yang pertama, apa yang ustaz minta, apa yang perlu dibuat? Amalan-amalan akhirat lah. Semayang, yang tu saya tak perlu bagi tahu lah. Akak memang buat semayang, tahajud, baca Quran. Lepas tu yang sedekah jariah. Kemudian anak yang soleh. Kalau tak ada anak yang soleh, tak apa, ilmu yang apa. Kemudian dari segi dunianya, akak cari harta banyak-banyak supaya nanti untuk mempermudahkan ahli waris. Dan doa yang ustaz minta, saya yakin akak baca. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Inilah doa yang saya ulang. Tak ada doa lain dah. Inilah doa yang saya ulang. Akak ada doa lain tambah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa dakhilna jannata bil iman. Nah itu. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah ya Tuhanku, Allahumma khtim lana khatam. Allahumma khtim khatam, tamat. Ya Allah, tamatkan, sempurnakan hidup aku dengan sebaik-baik kematian. Dan jangan kau tamat dan khatamkan hidup aku dengan seburuk-buruk. Ada dalam hadis ada sebut tanda orang matinya baik, dahinya berpeluh. Dahinya berpeluh. Tapi akak jangan tengok, tak berpeluh sekso. Orang tu bawa aircon.
Tak, dia itu Nabi sebut antara keistimewaan. Akak dengan kita tak boleh judgemental orang. Orang Melayu ni dia suka bila tengok kematian dia suka bukanya kait nak tengok kan. Ya Allah hitam muka. Dah orang tu memang keturunan itu. Kadang-kadang tu mayat siapa yang bercakap, siapa yang berbaring ketika azan mati besok mayat berat, dah memang gomok. Hadis palsu. Lepas tu jangan ukur ni muka tersenyum, ni muka masam. Apa kata Aisyah? Nabi sendiri pun perit menghadapi kematian. Kita hari ni tengok muka senyum, oh ni syurga, yang ni masam ni neraka. Tak. Itu bukan kayu ukur. Maknanya dia tersenyum, barangkali dia mengikut godaan-godaan iblis. Dia pula muka berkeriut, barangkali dia berusaha untuk melawan. Sebab waktu kita mati besok akan banyak gambaran-gambaran. Sesak ada, yang syurga pun ada. Jadi akak, kita pergi tengok kematian, tak perlu buka muka pun tak pun. Tak perlu buka muka. Yang penting kita doakan, macam budaya kita sedekahkan Yasin, bacaan Quran, silakan. Sebab kita tak nak nanti sekarang kita nak buat sebarang assumption ataupun kau tahu tak jenazah tu tadi sekian-sekian. Sebab tu orang yang mandikan jenazah mesti orang yang amanah. Dia tak akan cerita pada orang lain. Dan mandian si Milah tadi, ya Allah kurap banyak. Khianat, mengaibkan. Cuma kalau ada ceramah-ceramah kata, wahai kakak-kakak sekalian, pagi tadi saya mandikan jenazah si fulan, dia sekian-sekian, ada berlakunya banyak najis ulat, semoga kita ambil muhasabah. Itu kadang-kadang ada setengah cerita yang dia nak menunjukkan kematian itu sangat mengerikan. Tak boleh macam tu. Sebab itu akan memberikan satu penilaian terhadap Islam ni, agama nak seksa orang aja 24 jam. Jadi begitulah doa yang saya boleh kongsikan. Dan saya pun mohon supaya akak-akak doakan saya juga, doakan kita semua insya-Allah. Allahu'alam. Terima kasih kepada Cik Man atas perkongsian tips dan juga doa sebentar tadi. Ustaz ada sebut pasal berkenaan dengan harta. Bab harta ni ia jadi satu isu juga. Memang isu yang besar sebenarnya bila kita kaitkan dengan kematian. Panjang cerita bila bab harta ni. Satu, kalau tinggalkan anak-anak ataupun waris tanpa harta, itu masalah juga. Kalau tinggalkan anak-anak dan waris dengan harta pun masalah juga sebenarnya. Masalah juga. Saya sendiri pun berhadapan dengan masalah pembahagian harta bila ayah saya meninggal dunia. Tapi betul lah bila Cik Mamang tahu spend masa yang bersama dengan orang yang tersayang ni, bila ayah saya meninggal dunia, saya rasa menyesal sebab waktu dia masuk hospital tu, saya baru balik umrah bersama ayah dia. Jadi saya tak dapat nak cuti sebab dah cuti 8 hari pergi ke Mekah. Jadi tak dapat nak cuti. Saya kata nak tunggu raya, sebab raya tu cuti seminggu. Jadi saya nak tunggu raya. Sekali ayah saya meninggal sebelum raya, malam 17 Ramadan. Jadi menyesal saya. Saya cuma tinggal mak je sekarang ni. Saya rasa memang kalau boleh saya nak balik terus petang ni. Tapi itulah esok kerja lagi. Saya nak, kalau boleh saya nak cari kerja apa-apa je lah kat kampung tu. Boleh saya Ustaz kampung mana? Dekat Pasaman Selatan. Balik bawah ni pun 10 jam. Campur jam sikit-sikit. Tak apalah, saya nak spend, saya nak ambil petua Ustaz ni, persediaan ni. Saya nak balik juga bersama dengan mak ayah saya. Mak saya, ayah saya dah meninggal. Isunya adalah bila ayah saya meninggal, ayah saya ni dia ada banyak harta. Ada harta dalam bank, ada harta luar bank. Harta dalam negeri dan luar negeri. Ni dah macam cerita apa dah dengar? Kan? Sidik sigar-agar aku dengar. Banyak harta. Bila banyak harta, maka timbullah macam-macam isu. Yalah, betul lah. Timbul macam-macam isu. Baki laginya, masing-masing kena berlapang dada dalam pembagian harta. Kalau tak ada ilmu, maka akan jadilah masalah. Jadi bagaimana nak cerita berkenaan dengan persediaan pasal keuangan, pasal harta ni sebelum kita mati,
So untuk menjawab soalan ini, saya nak mempersilakan panel pakar kita pasal zakat dan yang berkaitan dengan urusan keuangan ini untuk menjawab persoalan berkaitan dengan persediaan keuangan yang perlu bagi kita untuk sebelum mati. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Rashid. Ini cerita betul Saya nak share satu benda. Cerita ni cerita daripada pembayar zakat sendiri. Dia datang kat kaunter, kira zakat yang dia perlu bayar lebihlah daripada 500,000. Ini kodok lah, cerita kodok lah. 500,000 Ustaz. Lebih daripada 500,000. Dan bukan zakat dia, zakat arwah ayah dia. Ayah dia memang kaya raya. Maksudnya memang orang jenis gaji besar, bisnes, memang masuk lah. Memang masuk. Tapi tak bayar, tak ada kesedaran, sampailah matinya ayah dia ni. Jadi anak-anak ni ditinggalkan duit 200,000 sahaja. Kalau ikutkan kita 200,000 tu pun dah banyak dah. Tapi disebabkan hutang tadi, hutang zakat ni, dia bukan hutang